Sebab niatnya adalah lillahi ta'ala. Tak ada orang bayar gaji untuk kita solat kan? Tak ada orang puji kita, oh Masya Allah, awak berdiri cantik lah, tegap lah. Tak ada. Tapi kita solat. Orang tak puji kita pun kita solat. Orang ejek kita pun solat. Orang hina kita pun kita solat. Sebab apa? Lillahi ta'ala. Kena ada strategi. Strategi macam mana nak menembus. Dan antara strateginya, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, ini penting. Islam banyak diserang menerusi media massa. Setuju kalau saya kata begitu? Dan tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, media massa, ini kajian daripada University of Berkeley dan juga Council American Islamic Relations. Mereka buat satu kajian daripada tahun 2008 sehingga ke 2013. Mereka mendapati 74 organisasi di Amerika Syarikat, USA sahaja, mereka memiliki akses kepada berapa dana? Bukan 1 juta, bukan 2 juta, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka memiliki akses sebanyak 206 juta American dollar. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyebarkan salah faham dan kebencian kepada agama Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, University of Berkeley itu bukan University of Madinah. Berkeley tu orang barat punya, non-muslim punya. Mereka buat kajian. Memang mereka mendapati inilah dana yang mereka terima. Tujuannya apa? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ini disebut sebagai, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh Google, okay? Islamophobia Incorporation 2.0, ataupun ringkasnya ada laporan Islamophobia Inc. 2.0. Tuan-tuan dan puan-puan baca nama organisasi yang terlibat, siapa individu yang terlibat, siapa yang bagi dana, apa organisasi dia. Dan malahan tuan-tuan dan puan-puan, dalam situ ada organisasi yang memberikan dana kepada di Malaysia. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, benda ini dah berlaku lama. Sejak 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lepas, di mana jarum-jarum halus untuk menimbulkan kebencian terhadap agama Islam, mempertikaikan amalan orang Islam, mempertikaikan orang Islam, perlahan-perlahan telah masuk ke dalam sini. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan perasan menerusi media massa kita, seminggu, 2 minggu, insya-Allah, setiap 1 minggu ataupun 2 minggu, tuan-tuan dan puan-puan akan dapati pastinya akan ada satu berita yang mengaitkan ajaran orang Islam ataupun mempertikaikan amalan dalam Islam. Malahan artikel-artikel berkaitan dengan Islam. Dan media ini bersikap double standard di Malaysia. Saya berani kata, kenapa? Saya bagi contoh, saya akan bagi bukti dia. Saya tak takut kena saman. Bukan sebab saya suka kena saman, tapi sebab tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu benda ini. Kerana kita terlalu selesa, kita perlu lakukan sesuatu dalam media. Tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, apabila ada isu melibatkan sekolah tahfiz, sekolah pondok, ada kes pencabulan yang kita tak setuju, tak sepatutnya berlaku pun. Kita lihat media semua minta dan banyak yang menyeru agar sekolah pondok dan sekolah tahfiz ditutup. Betul ke tidak? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, 2 minggu lepas, padri didapati mencabul. Kenapa tak ada seruan daripada MCCB CHST, iaitu Pertubuhan Kufar, okay? Malaysia Consultative Council of Sikhism, Buddhism, Christianity, Taoism dan sebagainya. Kenapa tak ada panggilan terhadap yang itu? Media-media sekadar tajuk biasa saja. Tidak ada panggilan dan seruan. Padri-padri semua disiasat. Tak ada. Dan malahan Pope sendiri dalam lawatannya mengatakan memang di gereja ada masalah ini. Malahan baru-baru ini dalam New York, dalam Washington Post, baru 2-3 hari lepas saya baca, rahib-rahib di India mengatakan mereka dirogol oleh padri mereka. Okey? Mereka dirogol. Malahan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, tapi saya rasa ramai yang tak tahu. Satu radio station bernama BFM. Tahu ke tak tahu? Tak tahu, tak apa, saya bagi tahu. BFM station ada satu email yang dikeluarkan berkeliaran mengatakan dan menulis bahawa ada kes rogol di dalam BFM. Okey? Maka jadi viral. Dan bila jadi viral, statement pertama yang dikeluarkan oleh BFM ialah
Ini saya tak risau sebab semua ini ada dalam website mereka, melainkan mereka dah padamkan. Itu saja. Dan saya, jangan risau, saya pun dah screenshot. Dalam statement mereka, mereka kata, kami tidak tahu menahu tentang perkara ini, tentang apa yang diwar-warkan dalam email itu. Maksudnya kes rogol. Mereka tak tahu. Tak apa. Seminggu, 2 minggu kemudian, selepas penyiasatan dalaman, mereka keluarkan satu lagi statement. Mereka kata, kami telah menerima laporan pada bulan Mei 2017. Sedangkan benda ini berlaku 2017, mereka dah terima laporan. Tetapi dalam kenyataan mereka bulan Disember 2018, mereka kata tak tahu menahu tentang sebarang isi kandungan dalam email itu. Menipu dah. Kenapa tak dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan terhadap perogol itu? Saya tak kisah perogol itu Muslim ke bukan Muslim, perlu dikenakan tindakan. Dan yang lebih menakutkan ialah bila individu yang melaporkan email ini, dia kata dia pergi kepada NGO yang dikatakan memperjuangkan hak wanita yang liberal ini, pergi kepada mereka, mereka tak bersuara, mereka tak ambil tindakan sebab geng mereka. Nak lagi? Boleh. Nak lagi? Boleh. No problem. Seseorang yang menunjukkan isyarat lucah kepada sesiapa pun, mereka majority case, kalau tuan-tuan dan puan-puan Google, tuan-tuan dan puan-puan akan dapati akan dikenakan tindakan penjara ataupun denda. Betul ke tidak? Tetapi kakak kita seorang ni tak kena. Why? Isunya ialah why. Saya tak mau sebut nama dia. Tak payah nak mempopularkan dia. Why? Isunya, sekali lagi, media. Media memainkan peranan yang sangat hebat dalam mempertikaikan. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, 2014-2015 kami sampai hari ini masih mengedarkan terjemahan Al-Quran secara percuma. Dan adalah hak perlembagaan kita sebagai Muslim untuk berdakwah. Betul ke tidak? Agama Islam boleh disebarkan kepada penganut agama lain, tetapi agama lain tidak boleh disebarkan kepada Muslim. Tetapi MCCBCHST, saya sebut nama mereka, mereka sebulat suara tulis satu surat dan isu ini masuk ke dalam parlimen dan mereka mengutuk tindakan kami menyebarkan Al-Quran percuma kepada non-Muslim. Persoalan saya, apa hak mereka untuk mempertikaikan hak dan usaha kami untuk menyebarkan Al-Quran? Kerana itu termaktub dalam perlembagaan. Kenapa media tidak melaporkannya itu? They are not supposed to question our right to distribute the Quran. Tak ada hak. Kenapa mereka bersuara? Bila Dr. Zakir Naik dijemput untuk berkhutbah di negeri Perlis, kenapa Waitam Murti pada waktu itu, saya sebut nama dia, ada hak untuk mempertikaikan siapa yang patut dijemput untuk memberikan khutbah? Sejak bila mereka ada hak untuk memainkan peranan menentukan siapa boleh bagi khutbah? Kenapa orang Islam tak bangkit? Kenapa orang Islam tak bersuara? Kenapa media masa tak bersuara? Kenapa media masa tidak menulis tentang Waitam Murti? Apa hak dia untuk mempertikaikan orang Islam? Dan yang uniknya, orang Islam kita diam. Orang Islam kita diam. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan kalau saya nak sambung. Jadi antara strategi kita tuan-tuan dan puan-puan, memperkasakan media kita. Jadikan media usaha kita untuk memwujudkan satu media untuk meneutralkan mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, antara usaha kami, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, kami aktif menulis tentang artikel-artikel ilmiah dan menghasilkan video-video ilmiah untuk menjawab segala tuduhan mereka terhadap Islam. Menjawab. Dan kami membeli buku tuan-tuan dan puan-puan berpuluh-puluh ribu ringgit untuk tujuan itu. Sehingga pejabat kami diserang pun. Yes. Siapa yang tengok video tu dia tahu. Pejabat kami diserang, tapi kami tak pukul dia balik. Dan hari ini saya baru tahu, masa on the way datang, ada gambar saya, muka saya ditampal dekat dinding-dinding di sekitar kawasan office saya. Macam saya pula yang hutang dekat Along. Siapa yang buat, wallahu a'lam. Tetapi di situ dia tulis, return our Vedas. Vedas tu kami yang beli, kenapa kena return kat dia? Apa hak dia? Siapa yang buat ni? Wallahu a'lam.
Tapi serangan demi serangan, kerana bila kami membongkar tuduhan mereka, seperti contoh, mereka buat banyak klaim terhadap agama Islam. Mereka klaim ini mereka punya, ini mereka punya. Bila kami jawab menggunakan akademik, mereka hina pula, kata kami hina agama mereka. Sejak bila menjawab secara akademik itu menghina? Apakah hanya mereka sahaja yang boleh klaim, oh, Jogan Cata negeri Pahang itu daripada dewa mereka? Bila kami jawab secara intelek, mereka kata apa? Mereka kata, you hina Tuhan kami. Dalam artikel tu mana hina? Kamu klaim boleh, kami jawab tak boleh. Di mana keadilan? Dulu kita nak buat korban, tak perlu nak minta izin. Hari ini nak buat korban, jangan kata mereka. Mereka mula mempertikaikan, kenapa nak sembelih lembu? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya kata dengan ilmu, bukan suruh tuan-tuan dan puan-puan menzahirkan kebencian kepada semua. Kerana yang terlibat ini adalah minoriti. Tetapi minoriti ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana ada satu kata-kata yang masyhur. Wujudnya, there is a violence not because of the due to the actions of the bad people, but is due to the silence of the good people. Wujudnya, porak-peranda, kekacauan, keganasan di dunia bukan hanya kerana apa yang dilakukan oleh orang yang jahat, tetapi kerana diamnya majoriti yang baik itu. Seperti tuan-tuan dan puan-puan, diam, tak buat sesuatu. Perlu buat sesuatu. Kami gerakkan, kami laburkan wang untuk dapatkan mereka, untuk jawab mereka. Tak ada orang bayar kami. Saya kata wallahi, staf saya ada beberapa di sini, wallahi, di belakang kami tak ada parti politik. Tak ada. Di belakang kami tak ada grup-grup tertentu di sebalik kami. Di sebalik kami dan di kami, yang menyokong kami selama ini Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Jangan fikir ada jabatan agama bagi jumlah yang banyak untuk kami timbulkan yang ini. No, nobody give us money. Semua itu hasil sumbangan orang ramai yang nak melihat Islam dipertahankan. Itu saja. Dan kami buat bukan sebab orang bagi duit. Kami buat sebab atas usaha nak mempertahankan Islam, nak bagi hujah kepada orang Islam. Bila diserang begini, jawab begini. Jawab dengan hujah. Jawab dengan rasional, bukan dengan emosional.